Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan Mr. Afifi. Kali ini kita berada dalam suasana yang agak sunyi, iaitu di sekeliling hutan. Dan yang paling penting, salam pengakap. Alright. Jadi kali ini Mr. Afifi bukan nak ajar pasal sains, tapi kita nak bercerita sikit tentang satu pertubuhan yang dinamakan sebagai Persekutuan Pengakap Malaysia. Disebabkan sekolah dah mula ni, jadi nak cerita sikit lah tentang apa dia kelebihan tentang Persekutuan Pengakap Malaysia. Okey, baik. Untuk memendekkan masa, untuk menjimatkan masa, sebenarnya Persekutuan Pengakap Malaysia ni dah wujud lama di dunia, dan juga di Malaysia pun dah lama. Okey, ianya diasaskan oleh Lord Baden-Powell pada suatu masa dahulu, sudah lebih 100 tahun dah. Dan di Malaysia juga kita sudah bermula lama. Okey, dan pengakap ini merupakan sebuah badan beruniform yang berada di bawah Akta Parlimen. Kebetulan sebab dah masuk musim sekolah ni, jadi kita nak cerita sikit tentang unit uniform. Okey, dekat sekolah, terutamanya sekolah rendah, macam-macam. Kita ada Puteri Islam, kita ada KRS, Kedah Remaja Sekolah IT, KRS, ada Pandu Puteri, kita ada Persekutuan Pengakap Malaysia, dan juga kita ada apa satu lagi, Bulan Sabit Merah. Kebiasaannya sekolah-sekolah di Malaysia ni ada 5 badan beruniform yang asas ni. Tapi kalau ada setengah sekolah lain tu mungkin dia ada macam-macam lagi lah, terutama kalau sekolah besar kan. Tapi biasanya ada 5 ni. Okey, dan hari ni kita nak cerita pasal Persekutuan Pengakap Malaysia. Baik. Okey, baik. Tengok belakang ni. Suasana kita dah berubah. Tadi kita berada dalam hutan, hutan buluh. Sekarang kita berada di tepi tasik yang cukup indah, ada sunset. Okey, jadi untuk bercerita tentang pengakap ni, sebenarnya pengakap di sekolah dah bermula lama. Dia bermula daripada sekolah rendah untuk tahap 2. Biasanya dia akan bermula untuk tahun 4, 5 dan 6. Tapi ada setengah sekolah dia akan bermula daripada tahun 3. Tapi kebanyakannya dia hanya akan bermula unit uniform ni adalah pada tahun 4. Okey, jadi Persekutuan Pengakap Malaysia ni terbuka kepada semua pelajar. Okey, tak ada orang kata apa, tak ada kena buat ujian kecergasan ke dan sebagainya, tak ada. Cuma kita memerlukan passion ataupun semangat, sebab ada satu pepatah mengatakan once a scout always a scout. Maksudnya sekali berpengakap terus berpengakap. Jadi itu adalah kebiasaan. Jadi sebab apa? Sebab dalam pengakap ni ada macam-macam aktiviti, macam-macam pengalaman, macam-macam kemahiran yang ada. Jadi kalau siapa yang nak masuk pengakap ni, sebenarnya dia kena ada passion ataupun minat. Kalau tak minat, masuk pengakap macam rugi. Sebab pengakap nak masuk macam badan uniform yang lain, dia ada yuran pendaftaran, yuran keahlian. Untuk yuran keahlian ni anda boleh refer ataupun rujuk kepada pemimpin pengakap sekolah masing-masing. Okey. Jadi selain daripada yuran pendaftaran, pengakap ni juga dia ada kos-kos lain, bukanlah kos yang tinggi sangat. Contohnya macam bila kita nak buat aktiviti, contohnya ada perkemahan, macam kat sebelah ni kan, kita nak berkemah ataupun kita ada camp ataupun kita ada program-program dan sebagainya, ia memerlukan sedikit kos. Contohnya macam kos makan minum, kos pendaftaran, kos peralatan dan sebagainya. Jadi kalau kita dah masuk pengakap ni, kita kena ingat dia akan ada sedikit lagi kos-kos lain untuk kita menjayakan aktiviti-aktiviti pengakap ni. Okey, jadi tapi dia tak sama, dia bergantung kepada sekolah masing-masing. Okey, baik. Jadi dalam pengakap ni juga kita ada uniform. Jadi bila once kita dah masuk ataupun anda minat nak masuk pengakap, anda kena bersedia. Dalam mindset tu kena bersedia, mesti ada uniform, dan uniform tu kena belilah. Contohnya dah beli uniform tu, kena adalah dia punya
uniform lengkapnya, contoh macam scarf kan, kemudian dia punya forage cap, okey, dan kemudian dia punya woggle, dia punya nanti kalau dah ada ujian-ujian tertentu nanti nak beli lencana. So anda tak boleh expect everything is free. Maksudnya dia mesti ada kos-kos tambahan. Okey, apa kelebihan? Orang tanya apa kelebihan masuk pengakap? Okey, okey, baik. Kelebihannya adalah pengakap ni dia sangat banyak aktiviti, kemahiran, keseronokan dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk sekolah rendah kita ada beberapa siri ujian kemahiran, ujian lencana kemajuan. Contohnya lencana kemajuan keris, dia bermula dengan keris gangsa, keris perak dan juga keris emas. Itu ujian lencana kemajuan. Dan kemudian di samping tu dia ada juga ujian lencana kemahiran dan sebagainya yang memerlukan dan juga memberi ilmu kepada murid-murid ini untuk belajar sesuatu yang baru. Selain daripada mereka belajar subjek-subjek pada waktu pagi di sekolah, mereka juga dalam pengakap akan diterapkan dengan pelbagai ilmu. Contohnya kita ada lencana berbasikal. Jadi murid-murid ini akan belajar tentang bagaimana hendak membaiki basikal yang asas, kemudian bagaimana hendak membawa basikal. Kemudian dia orang ada lencana apa lagi? Pencinta alam sekitar, dan mereka akan belajar tentang apa yang berkaitan dengan alam sekitar. Jadi sebenarnya banyak. Itu belum masuk lagi. Bila anda ke sekolah menengah, ada pengakap muda. Kita ada pengakap muda iaitu daripada tingkatan 1 ke tingkatan 3. Dan juga kita ada pengakap remaja iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan seterusnya kita ada pengakap kelana untuk pelajar ataupun orang yang berumur 18 ke 25 tahun. Jadi sebenarnya pengakap ni cukup luas, cukup banyak kemahiran, cukup banyak benda yang kita boleh belajar dan cukup banyak orang kata apa, kelebihan. Okey, sebagai contoh macam kita tengok aktiviti, contohnya di peringkat sekolah, pengakap boleh mengadakan aktiviti mingguan. Okey, di situ dia akan belajar kemahiran, contohnya belajar ikatan, belajar pertolongan cemas, belajar tentang isyarat-isyarat hutan dan sebagainya, belajar menyanyi, belajar tepuk-tepuk lah kan, kemudian belajar apa lagi, undang-undang pengakap. Okey, dan kemudian bila di peringkat daerah pula, mereka ada camp pula. Contohnya mereka ada kem kemahiran lencana kemajuan, contohnya lencana keris perak, lencana keris emas. Kemudian sebenarnya anda jangan fikir bila masuk pengakap ni dia automatik, bila pengakap dia camping, tapi sekarang ni sebenarnya pengakap dia dah very, orang kata apa, open. Macam sebagai contoh, kalau anda tengok sini, di Hilir Perak kita pernah buat satu tayangan, kita satu program menonton cerita tentang cerita hutan bersama pengakap daerah Hilir Perak contohnya. Kemudian kita pernah buat aktiviti bulan puasa, okey, aktiviti memasak bubur lambuk contohnya, and then kita pernah buat aktiviti memanjat gunung lah, memanjat hiking dan sebagainya. Kemudian di samping itu ada juga contohnya perkemahan ataupun camp lain, ataupun lawatan-lawatan ke tempat-tempat tertentu. Contohnya kita melawat tempat-tempat bersejarah di bawah program pengakap. Jadi sebenarnya pengakap ni dia tak tertakluk kepada bila pengakap camping. No, sekarang ni pengakap sangat terbuka dan terlalu banyak aktiviti yang dianjurkan. Dan juga yang paling istimewa dalam pengakap adalah dia boleh terlibat sehingga ke peringkat antarabangsa. Maksudnya macam contoh pengalaman anak-anak pengakap daripada SK Kampung Bahagia di bawah pengakap Hilir Perak dan juga pengakap negeri Perak telah menghantar wakil ke Brunei Kap Bori, Brunei Scout Kap Bori pada tahun 2016. Kita dah pergi ke ke Brunei, okey, untuk menyertai perkemahan kanak-kanak di sana. Kemudian ada Asian Jamboree, kemudian ada perkemahan korobori kebangsaan. Okey, jadi sebenarnya cukup banyak. Jadi kalau
anda rasa anak-anak anda atau kepada parent di luar sana, kalau rasa anak-anak anda berminat dengan pengakap, okey, berminat dengan aktiviti-aktiviti pengakap ni, maksudnya nakkan dia mencuba sesuatu yang baru, okey, jadi anda boleh berhubung dengan pemimpin-pemimpin pengakap di sekolah. So insyaAllah jumpa lagi. Nanti kita akan jika ada rezeki bolehlah jumpa cikgu di program-program pengakap yang akan datang. Okey, sekali berpengakap terus berpengakap. Bye.